الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Bukhari, para ibu ayah, para guru, para asatizah, para santri, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkenaan dengan masalah semalam, yaitu terkait dengan hukumatil farj, jihad. Saya betulkan kembali apa yang saya sebutkan semalam, yaitu yang pertama, ringkasan kepada masalah berkaitan dengan jihad. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan Imam Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Pandangan Imam Ar-Razi, beliau memperhatikan perbezaan di antara lendiran yang keluar daripada zahir faraj dengan keluar daripada dalam faraj. Bahagian zahir maknanya bahagian yang tidak wajib, yang wajib dibasuh ketika mandi wajib. Nah, itu dimaksudkan dengan bahagian zahir. Ketika wanita duduk mencangkung. Dan manakala bahagian batin bagi faraj pula adalah bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib, iaitu bahagian yang boleh dimasukkan dengan kemaluan lelaki ke dalamnya. Tamam. Jadi jika lendiran tersebut ataupun keputihan tadi keluar daripada bahagian zahir faraj, maka hukumnya adalah tidak najis dan tidak membatalkan salat di sisi Imam Ramli dan di sisi Al-Imam Ibn Hajar. Yang kedua, jika ianya keluar daripada bahagian dalam faraj, maka Al-Imam Ramli mengatakan bahawa ianya adalah najis dan membatalkan wudu. Tadi membatalkan solat saya sebut dia. Membatalkan wudu maksudnya. Membatalkan wudu. Kalau kata yang pertama, kalau keluar daripada zahir faraj, maka ia tidak najis dan tidak membatalkan wudu di sisi Imam Ramli dan di sisi Al-Imam Ibn Hajar. Yang kedua, kalau keluar daripada batin faraj, dalam, bahagian dalam yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib, maka ianya adalah najis di sisi Al-Imam Ramli, suci di sisi Al-Imam Ibn Hajar. Dan membatalkan wudu bagi kedua-dua pandangan tersebut. Jadi kedua-dua pandangan batal wudu lah kerana keluar daripada bahagian dalam. Jadi semalam kita silap sebut bahawa tidak membatalkan wudu, tak membatalkan wudu. Kerana yang tidak membatalkan wudu kalau keluar daripada qubul dan dubur adalah mani sahaja. Jadi sama ada benda yang najis ataupun yang suci keluar daripada kemaluan qubul dan dubur, maka ianya membatalkan wudu. Dan jika keluar daripada hujung faraj, iaitu bahagian yang tidak sampai padanya kemaluan lelaki yang biasa, maka ianya najis secara pasti, kata Imam Ibn Hajar. Dan ia secara pastilah najis di sisi Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jika syak
adakah ianya keluar daripada bahagian zahir ataupun daripada bahagian dalam, maka hukumnya adalah dihukumkan suci dan tidak membatalkan wudu di sisi al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman As-Saggaf hafizahullahu taala. Jadi boleh beza di antara dua masalah tersebut. Jadi kita betul balik, semalam kita silap sebut kata tidak batal wudu. Bagi pandangan Imam Ibnu Hajar lah, batal wudu kalau keluar daripada bahagian dalam, dan ianya tidak najis jika ia masih dalam kawasan yang boleh sampai padanya kemaluan lelaki ketika disetubuhi. Tapi kalau yang tidak sampai padanya kemaluan lelaki ketika disetubuhi, maka ianya adalah najis secara pasti. Kemudian masuk pada pengajian yang kedua bagi kitab ini, pada menyatakan umur wanita didatangi haid, tempohnya, warna darah dan sifat-sifatnya. Di dalam pengajian ini kita akan membicarakan beberapa perkara, antaranya yang pertama umur wanita didatangi haid, yang kedua tempoh masa haid, yang ketiga warna darah haid, yang keempat hukum darah berwarna keruh dan kekuningan, yang kelima darah yang keluar daripada wanita hamil, dan yang keenam an-naqa, yakni waktu tidak keluar darah yang berada di antara hari-hari haid. Jadi ada 6 perbahasan di dalam pengajian yang kedua. Kita masuk pada perbahasan yang pertama daripada pengajian yang kedua. Umur wanita didatangi haid. Sekurang-kurang umur wanita yang mungkin didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah takribiyah. Ini pun masalah ni, tengok. Ini bukan tajuk ni. Sekurang-kurang umur ni bukan tajuk ni. Hak ni dalam kitab ni. Nah. Jadi minta tolong letak di bawah ni. Baik. Sekurang-kurang umur wanita yang mungkin didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah takribiyah. Tanda ono garis itu. Yang tu bukan tajuk tu. Tajuk dia umur wanita didatangi haid, itu saja. Hak bawah tu sepatutnya tu dalam isi kandungan. Jadi berapa umur wanita didatangi haid? Sekurang-kurangnya ialah 9 tahun qamariyah takribiyah. Baik. Perkataan takribiyah memberi maksud ianya dimaafkan jika tempoh waktunya kurang daripada masa yang lulus di dalamnya haid dan suci, iaitu kurang daripada 16 hari. Baik. Jadi tahun bila ni yang dikira kalau umur seorang tadi? Tahun qamariyah. Nah, bukan dengan tahun syamsiyah. Jadi kiraan kita dengan kiraan tahun hijriyah. Nah, sebab tu kena ambil perhatian bagi ibu-ibu, kakak-kakak, ayah dan juga abang-abang, kena ambil perhatian dengan saudara kita dan juga isteri kita dan adik-beradik kita yang perempuan. Kena lihat dengan tarikh lahir mereka pada tarikh hijriyah, pada sudut itu. Karena perbezaannya besar. 1 tahun qamariyah bersamaan dengan 354 hari 8 jam 8 minit. 354 hari 8 jam 8 minit. Manakala tahun Masihi bersamaan dengan 365 hari. Jadi beza dia berapa hari? Beza dia 11 hari untuk setahun. Kalau umur 9 tahun, maknanya umur budak ini 9 tahun. Kalau dalam Masihi, dalam hijriyah, iaitu 3188 hari 1 jam 12 minit. Kalau kira dengan hari, kalau umur 9 tahun, cukup-cukup maksudnya. Dan kemudian kalau tahun Masihi, kiraan umur dia adalah 3285 hari. Faham? Jadi beza di antara Masihi dengan hijriyah berapa tahun, berapa hari? 99 hari beza dia. Beza dia 99 hari. Jadi kalau kata
seorang tadi pada tahun umurnya 9 tahun Hijriyah. Kalau umur 9 tahun Hijriyah, maksudnya umur dia bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. 8 tahun 8 bulan 21 Masihi. Tamam? Jadi kalau kata umur budak tadi dah 9 tahun Masihi, tengok dengan tarikh lahir dia dengan bulan ni lah, bulan Masihi yang kita guna. Januari, Februari apa semua tu, yang selalu kita ingat yang tu lah. Maka kalau budak tadi dah umurnya 9 tahun, maka umurnya sebenarnya telah mencecah 9 tahun 3 bulan 9 hari 9 jam Hijriyah. Maknanya dia dah masuk 9 tahun dah, dan dah lebih 3 bulan dah sebenarnya. 9 tahun 3 bulan dah. Jadi kalau waktu itu tidak diambil berat oleh ibu ayah, maka bermaksud anak ini telah, kalau keluar darah pada waktu tersebut, kalau dia tak tahu kiraan dia tadi, menyebabkan dia akan anggap mungkin darah tadi keluar kerana sakit dan seumpamanya. Padahal umur anak dia pada waktu itu dah 9 tahun 3 bulan dan kemudian 9 hari 9 jam Hijriyah. Tulis kalau kata boleh tulis. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Maulana Mansur, Maulana Mansur bin Ismail Al-Hafiz, daripada Madrasah Serib Talim. Kitab ni bagus kan? Bagus. Antara kitab yang lengkap, besar dan tebal, perbincangan tentang hukum hakam haid. Ni kitab ni. Tuhfatul A'izza fi idahi masaili dima'id nisa. Ni kitab ni. Kitab ni elok dibaca setelah baca kitab ni. Selepas baca kitab kita tulis ni, baru baca kitab ni. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab ni kitab tadris. Kitab ni kitab untuk mengaji. Manakala ni kitab untuk rujukan, dan untuk kita baca, dan juga untuk kita jadikan panduan. Karena masail dia lebih banyak, dan masail dia lebih dia syarahkan dengan contoh-contohnya yang agak detail. Jadi kalau kata kita baca ni dulu, dapat dulu dia punya orang panggil gambaran yang secara kasar ataupun yang kita sebut sebagai macam matan lah, untuk kita faham dan ingat betul-betul dengan masail tadi, barulah baca kitab ni akan dapat faedah. Kalau tidak, kalau baca kitab ni terus, saya bagi pandangan saya lah, dia tidak akan menyebabkan seorang tadi jadi faqih dengan bab ini, tapi dia akan jadi banyak masail, tapi dia tak tahu nak bahagi yang mana satu. Saya tidak katakan bahawa kitab ni bukan kitab tadris, tidak. Cuma kita kata ni peringkat kedua patutnya masuk. Kalau baca ni terus, dia akan jadi berterabak bagi orang yang baru permulaan dalam pengajian berkaitan dengan haid. Tamam. Dan eloknya ni kitab ni dijadikan sebagai rujukan ataupun panduan kepada para guru untuk melihat balik masalah dan seumpamanya. Baik. Jadi kita sebut tadi umur, sekurang-kurang umur bagi kanak-kanak ataupun wanita yang mungkin didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Jadi kita tahu di sini 9 tahun. Yang pertama, 9 tahun mana satu, Masihi ke qamari? Qamariyah. Okey. Yang kemudian tahdidiyah ke taqribiyah? Taqribiyah. Apa beza taqribiyah dengan tahdidiyah? Kalau tahdidiyah maknanya tepat 9 tahun. Jadi kalau dia lahir pada 1 Muharram 1400, maknanya 1 Muharram 1409, cukup 9 tahun. Betul? Macam tu maksud kiraan dia. Jadi dimaksudkan dengan takribiyah. Jadi takribiyah maksudnya memberi maksud ianya dimaafkan jika tempoh waktunya kurang daripada masa yang lulus di dalamnya haid dan suci. Dia panggil apa dia ni? Ma la yas'u haidan wa tuhran. Ada istilah dalam kitab kitab haid ni, dia akan guna istilah ma la yas'u atau ma la tas'u haidan wa tuhra. yakni muddah ataupun tempoh masa yang tidak lulus di dalamnya haid dan suci sekaligus. Jadi berapa tempoh yang tidak lulus di dalamnya
suci dan haid sekaligus, iaitu kurang daripada 16 hari. Maksudnya 15 hari dan ke bawah. Sebab tidak mungkin dalam tempoh 15 hari berlaku haid dan berlaku dalam masa yang sama, suci dalam masa yang sama. Faham? Tak mungkin berlaku macam tu. Sama ada haid saja dalam tu ataupun suci saja dalam tu. Karena sekurang-kurang suci 15 hari dan sekurang-kurang haid sehari semalam. Tamam? Jadi kalau orang tadi dalam 15 hari tersebut datang haid dalam waktu tersebut 1 hari, 14 hari adalah waktu yang tidak mungkin padanya suci. Sebabkan kerana tak cukup sekurang-kurang waktu suci. Boleh? Dan kalau kata dia main 2 hari, baki 13 hari. 13 hari adalah waktu yang tidak mungkin padanya berlaku suci dalam tempoh tersebut. Kenapa? Kerana 13 hari bukan sekurang-kurang waktu suci bagi seorang tersebut. Kerana sekurang-kurang waktu suci hari. Dan sekurang-kurang waktu haid adalah 1 hari 1 malam. Itu maksudnya 24 jam. Tamam? Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa makna? Namun jika tempoh waktunya lulus sekurang-kurang waktu suci dan tempoh haid, iaitu lebih daripada 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan sebelum umur 9 tahun qamariyah taqribiyah adalah darah istihadah. Jadi kalau contohnya umur perempuan ini, anak ini umurnya lahir 1 Muharram 1400, bagi contoh senang macam itulah. Kemudian 1 Muharram 1409 akan masuk umurnya tepat 9 tahun qamariyah, betul? Baik, tiba-tiba dia tengok darah keluar berapa hari sebelum dia cukup umur tadi. Berapa hari? 5 hari sebelum cukup umurnya 1 Muharram 1409. 5 hari sebelum 1409 tu, iaitu umur dia 9 tahun qamariyah tahdidiyah, 5 hari sebelum tu nampak darah keluar. Baik, darah tu dikira darah apa? Dikira darah apa? Dikira haid. Jadi budak ni dikira haid dah. Walaupun tak cukup lagi umurnya 9 tahun tahdidiyah. Kerana yang dikira dalam haid, dalam umur haid adalah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Taqribiyah kita dah faham tadi, maksudnya dalam tempoh lebih kurang 15 hari sebelum umurnya cukup. Itu waktu yang tasamuh, maksudnya waktu yang dikira sekali. Dikira sekali lah. Sebabkan kerana waktu tu berkemungkinan datangnya haid pada waktu tersebut. Boleh faham? Jadi kalau dia main 5 hari, jadi 5 hari tadi, 5 hari tersebut dikira sebagai haid. Boleh. Tapi dengan syarat juga. Syaratnya mesti cukup 24 jam. Kalau 5 hari tersebut keluar darah tapi tak cukup 24 jam. Ya, contohnya keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, jadi 5 jam saja untuk 5 hari. Maka tak dikira haid, semua tu dikira istihadah. Dikira istihadah. Jadi kena kira cukup 24 jam juga. Boleh. Baik, kalau keluar darah tadi, budak tadi 1 Muharram 1409. Cukup umurnya 9 tahun qamariyah tahdidiyah. Cukup umur. 20 hari sebelum tu. 20 hari sebelum cukup umur dia 9 tahun tu, cukup tu. 20 hari sebelum. Tengok darah keluar pada waktu tersebut. Dikira haid kan? Dikira istihadah. Dikira istihadah. Kenapa? Kerana dia berada dalam tempoh masa yang tidak mungkin. Minta maaf. Dalam hari pertama yang keluar pada mula-mula tu, itu dikira istihadah. Dikira haid kalau cukup dia punya syarat dia. Faham? Dikira macam tu. Jadi 15 hari itu yang dikira haid, 5 hari yang sebelum tu dikira istihadah. Boleh faham tak? Jangan terus jawab istihadah semua. Tak boleh. Dia kena tengok balik. 5 hari yang pertama ni, 20 hari sebelum tu, 5 hari yang pertama dikira sebagai istihadah. Manakala 5 hari lagi dikira ada papan putih rupanya. Ada. Baik. Tak kena lukis kan tadi tu? Tak payah lukis kan? Tak kena lukis kan?
Tengok lagi contoh. Tengok contoh, kalau tak jelas juga lagi baru kita lukis. Baik. Namun jika tempoh waktu lulus sekurang-kurang waktu suci dan tempoh haid iaitu lebih daripada 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan sebelum umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah adalah darah istihadah. Bagi menjelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan apa yang kita terangkan di atas, maka kami sebutkan beberapa misal agar mudah difahami permasalahannya. Jadi kita baca misal dia dulu. Kokoklah dengan misal ni dah jelas dah. Kalau tak jelas lagi, kita lukis lagi. Contoh pertama, seorang perempuan telah melihat darah keluar 10 hari sebelum umurnya mencapai 9 tahun qamariyah. Jadi perempuan ni telah melihat darahnya keluar 10 hari sebelum cukup umurnya 9 tahun qamariyah. Adakah darah yang dilihatnya itu dikira haid? Jawapannya ya. Ianya dikira haid jika menepati syaratnya. Apa dia syaratnya? Darah yang dilihat keluar sebelum sempurna umurnya 9 tahun itu tidaklah menjadi masalah. Ini kerana yang dimaksudkan dengan 9 tahun tersebut adalah takribiyah, bukannya tahdidiyah. Takribiyah maksudnya hampir-hampir. Kalau tahdidiyah mesti tepat-tepat 9 tahun umur dia dengan Masihi, dengan Qamari, atau dengan Hijri. Kita kira dalam bab haid ni takribi sahaja, bukan tahdidi. Boleh faham? Dimaafkan jika tempoh waktunya kurang daripada masa yang lulus di dalamnya haid dan suci. 10 hari tidaklah lulus di dalamnya haid dan suci. Ini kerana tempoh sekurang-kurang haid itu adalah sehari semalam, manakala sekurang-kurang tempoh suci pula adalah selama 15 hari 15 malam. Jadi ini saya bagi contoh. Kan kita sebut, oh tak ada mic. Tak buka mic. Baik. Jadi ni kalau ni wanita ini lahir 1 Muharram 1400. Umur dia akan cukup 9 tahun 1 Muharram 1409. Jadi akan cukup 9 tahun. Jadi macam mana nak kira perempuan ni haid ataupun tidak? Dia kena cukup umurnya, kalau dalam syarak 9 tahun. Ni 9 tahun qamariyah. Berapa takribiyah? Takribiyah ni maksud dia apa dia? Kurang daripada 15 hari sebelum cukup umur 9 tahun ni. Jadi kalau contoh hanya seorang ni umur dia 1400, 1 Muharram lahir, 15 hari sebelum umurnya cukup 1409 ni, 15 hari sebelum tu dia nampak darah keluar dalam tempoh 15 hari ni. 15 hari adalah tempoh yang disebut dalam syarak ma la tas'u haidan wa tuhra. Ini maksud ni, ma la tas'u haidan wa tuhra. Apa dia maksud dia? Yang ini waktu yang tidak lulus di dalamnya ada 2 sekali, suci dan juga haid dalam masa yang sama. Kerana 15 hari adalah tempoh yang tidak mungkin bergabung dua-dua. Faham? Tak boleh jadi dalam tu ada satu kali mungkin haid, boleh jadi mungkin juga suci dalam masa yang sama. Kerana sekurang-kurang haid 1 hari semalam. Kalaulah dalam 15 hari ini contohnya ada 1 hari dia haid, jadi baki dia ada berapa hari lagi? 14 hari. 14 hari ini mungkin tak boleh berlaku suci. Tak boleh berlaku suci kerana sekurang-kurang suci 15 hari. Boleh faham ni? Sekurang-kurang suci 15 hari. Sebab tu waktu ni dipanggil waktu yang ma la tas'u haidan
wa tuhra. Tamam? Jadi kalau tempoh dia keluar sebelum, dalam tempoh ni, contohnya 15 hari, 10 hari, 14 hari, 13 hari, 11 hari, 12, 10, 1, jadi ke bawah. Nah, maka yang itu, kalau keluar darah pada waktu ni, dikira dia telah masuk kepada umur baligh pada waktu itu bagi wanita. Baik, kalau 16 dan ke atas, 16 ke atas, oh dia jadi inilah serupa dengan ilmu hakikat dah kan. Nah, pokok ilmu hakikat dia suka bulat-bulat tu kan. Kalau umur 16 ke atas, nah, yang ni dipanggil apa? Ma yas'u atau ma tas'u haidan wa tuhra. Ma yas'u haidan wa tuhra. Maksudnya apa dia? Berkemungkinan dalam tempoh ni bergabung dua. Boleh jadi haid, boleh jadi suci juga dalam masa yang sama. Sebab kalau contohnya 16 hari, hari ke-16 termasuk hari ke-16 no? Hari ke-16 dan ke atas, 17, 18, 19, 20, 2 bulan, lagi sekan. Ni kalau kata 16 hari, hari ke-16, hari ke-16 ni boleh jadi tak kalau dia tengok darah keluar pada hari ke-16. Ni darah keluar waktu ni, hari ke-16. Baik, nak kira haid ke tidak pada waktu tu? Ini adalah tempoh masa yang yas'u haidan wa tuhra. Kerana kemungkinan haid dia 1 hari dan tempoh suci dia 15 hari. Boleh jadi. Dan ni waktu ni tidak boleh dikira lagi. Sebab apa? Sebab umur dia tak cukup lagi 9 tahun. Bila tak cukup lagi 9 tahun, hari ke-16 yang dia tengok keluar darah, hari ni semua suci, kosong. Boleh jadi darah tadi adalah darah, bukan jadi boleh jadi, pastilah darah tadi adalah darah istihadah, bukan darah haid. Itu darah fasad sahaja. Boleh faham? Yang tu. Itu juga kalau keluar hari ke-20, lebih lagi lah. Hari ke-20 keluar darah pada waktu ni, maka kita kata ini dikira sebagai darah istihadah. Boleh faham? Faham ibu? Baik. Satu masalah yang kita tambah tadi ni, kalau keluar darah tadi menyambung sampai ke sini, daripada hari ke-20 sampai hari yang cukup umur dia 9 tahun, keluar darah semua, macam mana nak kira? Dikira haid ke dikira istihadah? Tak boleh terus kita jawab kata semuanya istihadah. Tak boleh. Kata Imam Al-Bujairmi, dikira balik daripada 20 sampai hari yang mula dicukup umur dia tadi ni, 5 hari yang pertama ni, 5 hari ni adalah istihadah. Malah nak tulis tuan-tuan ni, tulis ringkasan jadilah no. Hak baki ni baki ni, ini dikira haid. Tapi kena tengok balik, cukup ke tidak syarat dia. Kalau kata 15 hari ni cukup syarat dia dengan maksud 24 jam, maka dikira haid pada ketika tersebut. Kalau tak cukup, sehari keluar sejam, 15 hari, jadi 15 jam. Maka kesemua ni istihadah. Boleh faham? Baru jadi istihadah. Nampak kita nampak? Nampak tak? Tu dia. Betapa kompleksnya lukisan haid. Baik. Kemudian saya rasa macam ni jelas lagi. Jelas ni? Jelas ke? Jelas lah. Jelas ni. Angkat lagi. Dia kembang. Kalau hak ni syak lagi. Baik kita pakai hak ni terus lah, senang. Boleh pakai hak ni lah. Ni lagi syak lagi. Saya rasa lah. Dan teruk sikit lah. 3 jam. Sambil duduk pegang lah. Ada tu? Tak apalah. Pegang tak apa. Kuat lagi tangan. Alhamdulillah. Baik. Contoh kedua. Ini contoh kedua. Seorang perempuan telah melihat. Jadi faham no? Ma la yas'u haidan, ma la tas'u haidan wa tuhra, dengan makna ma yas'u haidan wa tuhra. Faham lagi elok-elok tu? Faham lagi elok tu, nanti baca kitab mana-mana pun kita jelas faham elok. Contoh kedua. Seorang perempuan telah melihat keluarnya darah berterusan
Tadi saya ulang balik, ni ada ibu-ibu yang baru sampai semalam, ataupun ada ayah-ayah semua, ada abang-abang semua yang baru sampai. Semalam ni saya ada silap sikit sebut pada masalah berkaitan dengan keputihan. Tadi saya dah ringkaskan dia punya perbahasan dia. Kita faham semalam dalam bab keputihan ada dua pandangan, pandangan Imam Ramli dan pandangan Imam Ibnu Hajar. Pandangan Imam Ramli kata, mana-mana keputihan yang keluar daripada zahir faraj. Makna zahir faraj ialah ketika bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib. Bahagian yang wajib dibasuh ketika mandi wajib. Tamam. Kan? Jadi dalam keadaan perempuan tadi kalau dia duduk, maka bahagian itu wajib dibasuh, itu dipanggil zahir faraj. Manakala batin faraj pula ialah bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib, dan ianya bahagian yang masuk padanya kemaluan lelaki, dia panggil. Baik. Bagi pandangan Imam Ramli, masalah berkait dengan keputihan, kalau keputihan tadi daripada zahir faraj, maka hukumnya adalah suci dan tidak membatalkan wudu. Boleh. Sama ada dengan pandangan Imam Ibnu Hajar, sama masalah tu. Zahir faraj, Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar sama pandangan. Pandangan Imam Ar-Ramli dalam masalah yang kedua pula, iaitu yang kedua, kalau keputihan keluar daripada batin faraj, daripada dalam. Dalam tu bahagian mana? Bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib, dan bahagian yang sampai padanya zakar mujahid, zakar lelaki yang menjima'. Tamam. Baik, kalau keluar daripada bahagian tersebut, Imam Ramli kata najis dan batal wudu. Betul? Imam Ibnu Hajar kata suci dan batal wudu. Semalam saya sebut tak batal wudu, tak silap. Yang tidak batal wudu hanya satu saja yang keluar daripada kubul, iaitu air mani sahaja. Yang lain semuanya. Jadi semalam tu saya tersilap. Boleh faham tak? Dan yang ketiga, masalah ketika dia syak, air keputihan ni keluar daripada bahagian dalam ke daripada luar, maka Imam Ramli kata kan suci dan tidak membatalkan wudu pada ketika yang dilihatnya dikira sebagai haid ataupun tidak. Jawapan, darah itu tidak dikira sebagai haid kerana ianya keluar sebelum tiba umur yang biasa seorang perempuan itu didatangi haid. Iaitu berapa umurnya? Syarah tadi. Peringatan, tiada pengakhiran kepada umur seseorang bagi kata putus di sini. Maksudnya ni pandangan yang kuat, iaitu tiada pengakhiran kepada umur seorang wanita itu mungkin didatangi haid. Selagi mana seorang wanita itu masih hidup, maka kemungkinan untuk didatangi haid itu boleh berlaku. Jadi ada sebahagian mazhab kata dikira dengan umur monopause. Wanita tadi umurnya 62, tak keluar haid dah. Tengok-tengok 70, mai balik haid. Lepas dia tengok ada pakcik baru kan. Pakcik lama tak ada. Dah kata putih haid dah, dia kata nak awal lagi, tengok-tengok jumpa pakcik baru di pondok mana kita tak tahulah. Jumpa kata keluar haid balik tiba-tiba. Jadi muda balik. Baik, keluar darah tadi dikira apa? Darah istihadah? Tak, dikira haid. Kenapa? Selagi mana wanita tu masih hidup, tidak ada pengakhiran had bagi umur haid. Sebab ada sebagian ulama kata umur pengakhiran haid adalah pada umur 63 tahun. Ada kata pada umur 70 tahun. Dan yang kuatnya yang seperti disebut oleh Al-Habib Abdul Rahman As-Saggah. Ketika beliau sebut kata apa ni? Tidak ada pengakhiran kepada umur seorang wanita didatangi haid. Selagi mana dia masih hidup, maka kemungkinan untuk didatangi haid itu boleh berlaku. Manakala menurut kebiasaan, biasanya had umur bagi seorang wanita itu terputus, haidnya adalah ketika berumur 62 tahun. Ni biasanya, ghalibnya begitu. Kalau kata umur 62 tahun, putuslah haid dia pada ketika tersebut. Tapi kalau lepas tu tengok keluar balik, maknanya tak putus lagi lah pada waktu tersebut. Dia masih haid lagi pada waktu itu. Boleh faham? Baik. Kedua, ini perbahasan kedua tentang masalah hukum haid.
tanda-tanda baligh atau cukup umur. Nah, bagaimana nak tahu tanda baligh dan cukup umur? Dimaksudkan dengan baligh itu ialah umur yang bila mana seorang kanak-kanak, yakni sama ada lelaki ataupun perempuan itu sampai pada hadnya, maka ianya menjadikan dirinya ahli bagi menerima kewajiban taklif di dalam syarak seperti solat, puasa, haji dan lain-lain kewajiban. Jadi ini kena ambil berat ibu ayah, nak kena tengok keadaan umur anak-anak kita. Diketahui tanda-tanda baligh itu dengan beberapa perkara. Ini tanda-tanda baligh yang ditetapkan dalam syarak. Yang pertama, keluar darah haid bagi seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah takribiyah. Perkara ini telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kata perempuan, dia ada tanda khusus baginya, iaitu keluar darah haid. Tapi bila umur keluar darah tadi, mesti 9 tahun qamariyah takribiyah. Jadi maknanya kalau anak kita keluar haid, keluar darah, keluar darah umur 7 tahun keluar dah. Dia, woi, 7 tahun keluar dah ni. Dia kira haid. Dia sebab anak saya ni memang matang tu Ustaz. 7 tahun matang lah. Mungkin kita silap pergi daftar panggil kat Nalan kan. Tapi kalau sungguh daftar dah sungguh, memang kita tahulah dia lahir bila tu. Macam orang dulu-dulu lain lah. Orang dulu kan jenis daftar lambat ya. Hal ni dah kita tahu sungguh, zaman lah ni tak boleh macam tu. Jadi kita daftar dah, kita tahu dah sungguh 7 tahun dia keluar dah. Tu dalam darah apa dipanggil? Istihadah. Tu tak dipanggil darah haid pada waktu tu. Tamam? Jadi tak disebut di sini tanda-tanda dia mesti kalau kata dia punya tubuh badan dia dah nampak macam orang dewasa. Fahamlah dengan maksud orang dewasa tu, kita fahamlah. Tak semestinya. Karena bentuk tubuh tadi boleh jadi beza-beza, tapi yang ditentukan dalam syarak dengan 3 perkara ni. Yang kedua, keluar mani bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah takribiyah. Tengok. Keluar mani bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah takribiyah. Ini keluar mani. Kanak-kanak lelaki pun sama, kanak-kanak perempuan pun sama. Kalau umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah, maka menurut pandangan Imam Ibnu Hajar, ianya dikira sebagai telah baligh pada waktu itu. Baik, kalau anak perempuan keluar mani 9 tahun qamariyah takribiyah, kita faham. Qamariyah takribiyah dalam masalah ni berapa? Tu masa tempoh tu. Tapi kalau anak lelaki macam mana nak kira? Takribiyah dia. Ibu. Takkan anak lelaki pun nak kira mala tasa'u haidan wa tuhra apa? Main mana anak lelaki dia ada haid. Dia kena tengok balik anak lelaki tempoh yang tak keluar haid lah, tempoh tu tiba. Kata ni apa kaitan? Anak lelaki macam mana? Kata Habib Muhammad Amin dalam Al-Aidrus dalam kitabnya, lebih kurang macam Taqrirat juga. Dia kata tengok yang umur tadi hampir ataupun kurang daripada 3 hari maksudnya. Kurang pada 3 hari. Nak cukup lagi 3 hari lagi nak cukup umur. Kurang pada tu. Maka waktu tu dikira takribiyah dah waktu tu. Tamam? Kurang pada 3 maksud dia 2 hari sehari nak cukup dah umur, dikira takribiyah pada waktu tersebut. Itu dhabit tu kena ambil berat tu. Tamam? Itu dhabit dia. Baik. Manakala menurut Al-Imam Ramli, Imam Ramli mengatakan umur kanak-kanak lelaki dan perempuan yang keluar mani itu mestilah 9 tahun qamariyah tahdidiyah. Tahdidiyah. Mesti tepat kata dia. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau keluar mani mesti cukup-cukup umur. Tak boleh takribiyah. Tak boleh hampir-hampir. Mesti cukup-cukup. Tamam? Yang ketiga, tanda-tanda bagi baligh tadi, jika kedua-dua tanda sebelum ini tidak kelihatan, maknanya umur 9 tahun, 10 tahun tidak lagi keluar darah haid bagi wanita dan tidak lagi keluar mani bagi lelaki, maka kiraan umur baligh bagi kanak-kanak ialah setelah umurnya mencapai 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Itu dia. Kena tahdidiyah, mesti tepat umurnya 15 tahun qamariyah.
Jadi sebab tu penting kira umur kita dengan qamariyah, kerana dia berkait dengan hukum hakam. Berapa ramai kita duk kira umur kita dengan tahdidiyah, dengan tahdidiyah pula dah, dengan masihi, tidak kira dengan hijri. Ada orang kadang bila kita habaq umur kita dalam hijri, tak, dia corner balik mai ke masihi, seolah macam tak betul pula kita kira. Faham? Kalau kita habaq dia tanya umur berapa? Kita habaq kata 40. Tahun bila? Kita pun habaq 80 lebih contohnya, tak cukup lagi 40 tu. Dia kata tak cukup mah. Tak. Kalau kata dikira tahun 80 tu tak kena lah. Kalau dia kena kira dengan tahun masihi, tahun hijri baru betul. Nah, kira tahun hijri baru kita rasa tua sikit. Nah, tidak rasa muda. Umur 61 rupanya umur dekat 63 dah. Nah, umur 38, 39 umur rupanya dekat 41 dah. Nak masuk 41 dah umur. Tapi dia duk rasa muda lagi. 3 lagi dia kata, tak masuk 4 series lagi dia kata. Boleh lagi kot. Dia tengok masuk 40. Ini masuk 50 dah, umur 49, rupanya umur dah 51. Kadang-kadang ada yang dia lajak sampai setahun lebih. Umur dia tadi sampai setahun lebih, hampir-hampir nak masuk kepada 2 tahun. Jadi kena kira macam tu untuk nak bagi tahu hukum hakam tadi dengan lebih tepat. Kerana kiraan kita dengan dengan hijri lebih banyak dan digunakan dalam hukum syarak. Boleh faham? Dan tu kena kira juga dengan anak-anak perempuan kita, untuk nak tentukan tengok dia ni tarikh umur lahir dia bila dan kemudian dah cukup umur ataupun tidak. Kerana macam kita sebut tadi, yang saya sebut tadi, kalau dengan 1 tahun masihi, hari dia berapa? 365 hari 1 tahun masihi. Tapi kalau 1 tahun hijri bersamaan dengan 354 hari, 8 jam 8 minit. Beza dia berapa hari? 11 hari beza. Faham? Kalau 9 tahun masihi sama dengan 3285 hari. Kalau tahun hijri, 9 tahun hijri umur berapa hari? 3188 hari 1 jam 12 minit. Beza dia berapa hari? 99 hari beza. Dia. Beza 99 hari. 99 hari berapa? Dekat-dekat 4 bulan. Dekat-dekat lah, dah nak masuk 4 bulan maksudnya. Tu kena bukan sikit lah. 4 bulan cik. Sebab tu kadang ada orang tadi dia duk rasa umur dia muda lagi, rupanya umur tua dah. Tua dah pada waktu tu. Tu kena. Boleh? Baik. Sebab tu kalau anak kita umur 9 tahun masihi, anak kita umur 9 tahun hijri, iaitu dia akan bersamaan dengan umurnya ketika masihi 8 tahun 8 bulan 21 hari. Tu. Jadi anak kita 8 tahun 8 bulan, kemungkinan waktu tu dah keluar haid dah pada waktu tu. Dia kata tak cukup lagi 9 tahun ni. Baru 8 tahun 8 bulan, tahun depan baru 9 tahun. Dia kira silap. Dia kira dengan masihi. Patutnya kira dengan hijri. Faham? Kalau umur anak tadi 9 tahun masihi, maknanya umur dia pada waktu tersebut telah mencapai 9 tahun 3 bulan 9 hari 9 jam hijriah. Maksudnya dah lebih dah 3 bulan pada waktu tu. Dah lebih 3 bulan. Boleh faham? Dia akan lebih tua sikit. Ketika tempoh baik. Ketiga, bahagian ketiga. Tempoh masa haid. Bagi haid ada beberapa tempoh masa haid. Itu dia tajuk dia hak tu. Hak yang bagi masa haid tu tadi ni, hak tu bukan dia punya tajuk tu. Tajuk dia turun ke bawah. Ni banyak kena betul ni. Ya Allah. Ketiga, tempoh masa haid. Bagi haid ada beberapa tempoh, iaitu yang pertama, tempoh paling rendah atau disebut sekurang-kurang haid dipanggil, aqallul haid dipanggil. Yang kedua, tempoh paling hujung atau disebut sebanyak-banyak haid. Ni. Yang ketiga, tempoh biasa, ghalib, biasa keluar haid. Pertama, tempoh paling rendah keluar haid. Sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, iaitu sekadar tempoh 24 jam. Syarat dia. Nah, itu tempoh dia, 24 jam. Dhabitnya ialah akan kelihatan darah pada zahir faraj seorang wanita tersebut dengan sekira-kira jika dia memasukkan kapas ke dalam bahagian farajnya akan kotor, yakni tidak putih kapas itu setelah dikeluarkan. Itu maksud
keluar haid tadi. Bukan mesti darah tadi keluar dengan keadaan mengalir sentiasa. Dikira sebagai haid pada waktu tersebut kalau kata dia masukkan kapas ke dalam kemaluan dia, akan ada lagi kesan darah di dalam kemaluan tersebut. Maksud dia masih dalam tempoh haid pada waktu itu. Boleh faham? Dan tu dikira jam tu. Dikira jamnya bagi cukup 24 jam. Tu kena ambil berat. Ada dua gambaran lagi bagi sekurang-kurang tempoh haid, iaitu ada dua gambaran. Yang pertama, wanita itu akan melihat darahnya keluar berterusan selama 24 jam. Yang pertama. Yang kedua, wanita itu melihat darahnya yang keluar tersebut tidak secara berterusan. Keluar tak berterusan. Satu tempoh kelihatan berhenti darahnya, dan dalam satu tempoh yang lain kelihatan darahnya kembali keluar. Satu tempoh dia nampak macam dengan naqa'. Dia nampak macam dengan suci tu, nampak kosong, tak ada apa. Masuk dalam kemaluan, tak ada keluar dari kesan apa pun. Jadi bersih saja. Namun jika digabungkan seluruh jam tersebut akan menjadi 24 jam. Dalam tempoh 15 hari, keadaan begini dihukumkan seluruh darah dan tempoh tersebut sebagai waktu haid. Akan datang penerangannya secara terperinci insya-Allah taala. Ini saya bagikan gambaran dia. Gambarannya macam ni. Ini gambaran dia. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang ke-15. Hari mudah lah, jadilah. Hari pertama keluar darah 2 jam. Hari ketiga, hari kedua, naqa', tak ada apa keluar. Dia masukkan kapas dalam kemaluan dia, tak ada apa. Kosong. Hari ketiga, kosong. Hari keempat, kosong. Hari kelima, keluar balik 5 jam. Hari ke-6, 7, 8, 9, keluar lagi 2 jam, 5 jam, 3 jam, 5 jam, sampai hari ke-15. Bagi-bagi macam tu. Jadi kalau kira balik, sini nak kira macam mana ni kosong ni? Tengok-tengok bila ditambah balik daripada hari pertama sampai hari ke-15, cukup semuanya 24 jam. Maksudnya lebih daripada 24 jam. Maka kesemua tempoh ni adalah dikira sebagai haid pada waktu tersebut, termasuk hari yang tak keluar ni. Ni pun dikira haid juga pada waktu tu. Boleh faham? Jadi kalau tengah puasa pada waktu ni, dia tengok-tengok tak keluar lah, dia pun puasa. Puasa pada waktu ni. Hari kedua puasa juga sebab tak keluar dah. Hari ketiga pun puasa tak keluar dah. Hari keempat, hari kelima keluar balik. Tahu dah kata rupa-rupanya semua ni haid pada waktu tu. Boleh faham? Nampak tak? Jadi kalau puasa nak kena buat macam mana? Kena qada. Puasa kena qada balik. Sebab dia kira tinggal pada waktu tu. Kalau semayang macam mana? Dimaafkan, tidak ada masalah. Dan kena qada, tak perlu qada. Kerana semayang tak perlu qada. Boleh? Kalau bersama dengan suami pada waktu tu, nak buat macam mana? Dia rasa dah suci dah. Tapi kalau perempuan tadi, dia dah biasa keluar haid, dan dia rasa ini adat dia keluar 7 hari, dan ini dalam tempoh adat dia, maka sebaiknya dia jaga dan tidak bagi disetubuhi oleh suaminya pada ketika tersebut. Kerana apa? Kerana kemungkinan tu masih dalam tempoh haid. Sabar sajalah waktu tu. Tamam? Boleh nampak tak? Nampak ke mana? Baik. Baik. Selesai no? Ada yang tak jelas? Faham tak masalah ni macam mana? Faham? Kalau tak jelas lagi, ya. Ya. Keluar balik.
Baik, kalau dia kira adatnya pada waktu tersebut, biasanya dia keluar pada hari yang kelima akan keluar balik waktu tu. Jadi kalau dia menunggu contohnya dengan tempoh tersebut, maka tidak dikira salah pada waktu tu. Tapi dia kena tengok balik. Kalau kata dia dah masukkan kapah dia dalam kemaluan dia dan kosong, tak ada apa. Kalau dia ada tanda-tanda lagi, dia ada lagi lendiran warna kuning dan seumpamanya, dikira haid lagi pada waktu tu, walaupun tak keluar darah. Dia jangan mesti keluar darah saja. Maksudnya tak bersih. Kapah tu tidak bersih sepenuhnya. Masih lagi ada kesan-kesan kotoran sikit pada kapah tersebut. Maka dikira masih dalam tempoh haid pada waktu tu. Ini maksudnya kalau dia dah masukkan kapah, keluar kosong, suci, tak ada apa. Jadi dia kata mungkin suci dah waktu ni. Tahan dulu tengok. Tengok sampai dekat-dekat nak habis waktu hujung dah waktu zuhur contohnya. Masukkan lagi kapah, kosong sungguh. Mandi waktu tu. Kemudian dia pun solat zuhur pada waktu tersebut. Tamam? Solat zuhur. Kemudian lepas asar ni tengok buat lagi. Tak ada sungguh. Mai hari kelima keluar sungguh pula. Allah. Hari tu ni macam mana? Semua tempoh haid dipanggil. Faham? Semua tu maksudnya dalam tempoh haid. Jadi dia masih dalam haid lah waktu tu. Tak ada apa. Tak kira berdosa lah sebab kita dah ikhtiar dah waktu tu, kita dah buat kerja dah. Kita dah tengok dah, try dah, test dah semua sekali. Kata tak, memang ni suci sungguh. Jadi kalau kita keluar masih kuning lagi waktu tu kapah, kita kata tak keluar kot, sebab darah warna merah tak ada pun, tak ada hitam pun, tak, kuning masih lagi. Sebab tu nanti akan masuk bab kuning dengan kadar, dengan warna keruh, nak kira macam mana, adakah tempoh haid ataupun tidak. Itu kena berat semua. Tamam? Ini dipanggil qaulus sahab, dipanggil as-sahbu. Qaulus sahab maksudnya dikira sekali semua kira haid. Yang satu lagi dipanggil qaulu al-laqt. Qaulul laqt, hak tu yang ni dia gugur. Hak waktu suci ni dikira sebagai tempoh suci terus. Jadi dia boleh untuk nak setubuh dengan suami daripada waktu tersebut, dia boleh solat dia sah. Kalau dia puasa pun, puasa dia sah dengan pandangan tersebut. Tapi itu tidak mu'tamad dalam mazhab. Hak mu'tamad qaulus sahab, dikira semua haid pada waktu tu. Boleh faham? Yang tu. Ada dua qaul dalam mazhab kita, qaulus sahab dengan qaulul laqt. Qaulus sahab dikira semua sekali. Qaulul laqtun dikira laqt, dia digugurkan yang waktu suci itu. Suci itu dipanggil apa? Waktu naqa' dipanggil, waktu suci. Dia ada waktu fatrah dipanggil. Waktu fatrah tidak dipanggil naqa'. Waktu fatrah ni maksudnya dia tak keluar, cuma dia masih lagi dalam, ada lagi kesan-kesan dia sikit, cuma dia tak keluar panjang, tak keluar banyak. Itu dipanggil waktu fatrah. Waktu tu masih dikira haid lah. Naqa' ni maksudnya suci semua, tak ada apa, kosong. Boleh? Ada soalan lagi? Ada? Kalau malu nak tanya dengan apa ni terus, boleh tulis. Tulis apa bagi saya faham. Tulis saya tak faham ni teruk saya. Kedua, tempoh paling hujung. Berapa tempoh paling hujung bagi haid? Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari dan malam. Baik, dari mana datang semua ni? Boleh tahu 1 hari 1 malam, 15 hari 15 malam dan seumpamanya. Ini dengan istiqra' yang dilakukan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tamam? Istiqra' yang dilakukan ataupun dipanggil kajian secara menyeluruh, ataupun bukan kajian secara menyeluruh, kajian secara umumnya oleh al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana istiqra' dia masih naqis, bukan istiqra' tam. Kenapa istiqra' naqis? Kerana macam mana nak cari semua orang perempuan, nak test semua orang perempuan. Test orang perempuan yang ada pada zaman Imam Syafi'i dan dengan kawasan yang mu'tadil dia punya udara dia dan seumpamanya, maka sama saja di mana pun tempat tersebut. Dan kebiasaannya begitu. Ini dalil kata Allah Ta'ala memberikan kepada para a'imah kita, semisal Imamul A'zam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i ini dengan kelebihan yang luar biasa. Ini bukan benda yang kecil. Umur 54 tahun Imam Syafi'i wafat. Tapi Imam Syafi'i selesaikan semua masalah dalam hukum hakam syarak. Semua. Dia boleh kata semua dibahas oleh beliau. Ni orang ke apa ni? Kalau kita hidup sama Imam Syafi'i ni, pergi nak tengok otak dia macam mana. Kok otak dia besar pada kita ke? Dia macam mana ke? Ini anugerah Allah Ta'ala bagi. Ini bukan senang. Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abi Thawr, Auza'i, Sufyan As-Sawri, Sufyan ibn Uyainah. Ini imam-imam yang Masya Allah Tabarakallah.
Imam Syafi'i kata Imam As-Suyuti, Imam Suyuti kata saya mujtahid mutlak, kata Imam Suyuti. Imam Suyuti mengakui bahawa dia adalah mujtahid mutlak. Bukan senang nak mengaku mujtahid mutlak ni. Maksudnya kena kuasai sungguh ilmu. Imam Suyuti kata aku mujtahid mutlak bila mana aku mengkaji dan juga melihat terus kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena wajib mujtahid berijtihad dengan kemampuan dia, dan haram bagi mujtahid mengikuti pandangan ijtihad orang lain. Tak boleh mujtahid ikut dengan pandangan lain, kerana berdosa bagi dia kalau dia buat macam tu. Kerana dia ada kemampuan dan dengan keilmuan yang dia ada. Syarat dia banyak lah nak jadi ijtihad, nak jadi mujtahid. Syarat dia besar lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cakap mengaji Al-Jurumiyah terus duduk belagak lah. Baru habis Jurumiyah, boleh i'rab Jurumiyah sikit jalan jadi mujtahid dah. InsyaAllah hak mengaji macam tu, InsyaAllah dia tak jadi macam tu. Biasanya hak tak mengaji apa ni, belagak jadi mujtahid ni. Bagi saya pandangan yang paling tepat, bagi saya pandangan paling tepat. Dengar bagi saya tu pun dah geli geleman dah ni. Geli tekak dah kita dengar bagi saya tu. Siapa dia bagi saya? Imam Nawawi sebut aqulu. Kamu boleh sebut, saya sebut macam tu. Pandai dia. Saya dengar tadi ada seorang kapten PA tu, semayang dalam kapal terbang. Dia kata bila semayang dalam kapal terbang, dia kata bila kita nak rukuk, dia kata Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia kata kalau kita yang pandangan yang masyhur tu apa dia makna dia? Saya ingatkan masyhur dalam mazhab. Pandangan yang masyhur oleh masyarakat kita di Malaysia tiba Dia tadi masyhur apa ni? Ni apa punya pandangan fiqh apa ni? Masyhur oleh masyarakat kita, dia akan lepas tangan dia kata. Tapi bagi pandangan saya, yang lebih tepatnya adalah kita letakkan tangan di sini, itu lebih inilah, maksudnya taklah gerak banyak sangat. Dia kata, balong ni lagi tolak jatuh berterbang baru tahu, tak arti apa. Pandai dia ya. Ni masyhur, ni masyhur. Dia siapa dia yang nak ajak orang buat semayang ni apa semua ni? Dia siapa dia yang nak beritahu pandangan ni masyhur? Nak ajak tak apa, tak ada masalah apa. Kerana tu fardu ain untuk kita tahu benda tersebut. Tapi kamu siapa dia nak tahu ni pandangan masyhur? Dan masyhur pula maksudnya masyhur di sisi orang Melayu, tapi itu masyhur di sisi orang Jepun macam mana pula macam tu? Masyhur di sisi orang Mesir macam mana pula? Berbeza-beza apa no? Ikut suka dia. Letak takrif ikut suka dia. Letak istilah ikut suka dia. Ini orang yang jahil. Baik tu dia kata ke orang banyak lagi. Dia ada tadi sebut Imam As-Suyuti. Imam Suyuti kata saya bila mana saya tengok balik setiap ayat-ayat Allah Ta'ala, yang saya bila nak tengok semula dengan ijtihad pada setiap masalah hukum, ke semua masalah yang saya cari tadi, pasti ada pandangan Imam Syafi'i dengan masalah tu. Tak pandangan pertama, pandangan kedua. Tak pandangan kedua, pandangan ketiga. Mesti ada pandangan dia. Buka ni. Jumpa masalah ni. Tengok-tengok. Imam Syafi'i sebut dah. Imam Suyuti kata aku cari. Inilah pandangan dia yang diijtihadkan. Tengok-tengok balik kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut dah tu. Sebut semua. Hak aku ijtihad. Muwafaqah dengan Imam Syafi'i punya ikatan ataupun sebutan tersebut. Jadi kata Imam Suyuti, maka saya bermuwafaqah dengan Imam Syafi'i dengan mazhabnya beliau. Betul ada sebagian ulama, dia nisbah diri dia kepada Syafi'i bukan dengan kerana dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i dengan maksud muqallid, tapi disebabkan kerana dia bermuwafaqah dengan usul Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum masalah dalam masalah tersebut. Seperti Al-Imam Qadhi Husain radhiyallahu anhu disebut bahawa beliau adalah mujtahid mutlak. Dalam masa sama beliau adalah mengikuti usul Imam Syafi'i, maka disebabkan tu dia diletakkan di belakang namanya Al-Syafi'i di belakangnya. Tamam? Al-Imam As-Subki radhiyallahu taala anhu juga mujtahid mutlak dalam sebahagian pandangan ulama. Subki, Taqiyuddin, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu dalam pandangan ataupun Tajuddin. Taj anak, Taqi ayah, ayah. Al-Imam Taqiyuddin ini adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Dan beliau nisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena usul yang beliau pegang bersamaan dengan Imam Syafi'i. Faham? Ada sebahagian yang sampai peringkatnya macam tu. Baik.
Jadi sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari dan malam. Tadi sekurang-kurang tempoh haid berapa? 1 hari 1 malam. Berapa 1 hari 1 malam? 24 jam. Ingat tu betul-betul. 24 jam. Maknanya kalau tak cukup 24 jam, bermakna tu bukan haid. Jadi 24 jam tu mesti waktu sehari tu kah? Tak semestinya. 15 hari tu gabungan cukup 24 jam. Walaupun keluar sehari sejam, cukup 15 hari, ada 1 hari tu 5 jam, 6 jam, campur-campur 24 jam. Semua tu haid pada waktu tu. Tamam? Tapi kalau keluar sejam, 15 hari, 15 jam, semua tu tidak haid. Boleh? Ketika haid tu. Kerana tak cukup tempohnya 24 jam. Tu kena ingat. Lepas tu nak kira tambah sekali sampai 24 hari. Tu tak kira dah tu. Tu jadi lajak dah lah. Sejam, keluar 24 hari, 24 jam dia kata. Ni 24 hari haid. Main kot mana ni? Ni penting. Sebab tu tak boleh kita kata 7 hari haid. Tengok 7 hari tu 7 jam saja hak keluar. Dikira haid? Tidak dikira haid dalam mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Kerana tak cukup 24 jam. Jadi kena kira. Sebab tu saya pesan pada orang perempuan, kena tengok jam dia. Dia kena perhati selalu lah. Dah sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, apa tak boleh, tengok darah tu je lah. Itu tengok keluar lagi, tengok tak payahlah sampai setiap saat kan. Lepas jam keluar, tengok lepas 2 jam keluar lagi. Tanda waktu keluar pukul berapa, tanda waktu tutup pukul berapa tu je lah. Tak payah tengok setiap masa. Orang nak tutup dah, tutup bila tak tahu. Ikut suka dia. Kira dengan tu lebih agak-agak lah, agak-agak. Kalau hari tu dah sejam, 2 jam, dia tengok pukul 3 petang habis, keluar pukul 10. Pukul 3 petang tu dia berhenti darah tu. Tapi masih lagi ada kesan-kesan lagi dalam tu. Kesan-kesan dikira lagi tu maksud dia. Kira lagi. Kira jam tu, tengok berapa. Ketiga, tempoh biasa. Tempoh biasa bagi haid seorang wanita itu ialah selama 6 atau 7 hari. Dalil bagi segala waktu ini ialah istiqra' al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Istiqra' ialah perhatian secara terperinci pada setiap yang perkara baharu dan wujud. Pada setiap perkara yang baharu dan wujud. Bukan yang perkara tu. Pada setiap perkara yang baharu dan wujud. Yang tu duduk selepas perkara. Alif. Sesungguhnya kajian terperinci Imam Syafi'i ini telah dibuktikan dengan waqi' atau realiti kewujudan sekarang. Walaupun kajian tadi kajian naqis, istiqra'nya naqis. Maksudnya bukannya secara menyeluruh kepada seluruh wanita dalam dunia. Tetapi kajian tadi walau dilakukan sedemikian, tapi kajian tadi kajian yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diteliti dengan segala segenap aspek, maka ia dibuktikan dengan waqi' dan realiti pada waktu sekarang. Bila mana kamu telah mengetahui apa yang telah disebutkan sebelum ini, jika seorang wanita tersebut melihat keluarnya darah kurang daripada tempoh sekurang-kurang waktu haid, yakni 24 jam sehari semalam, maka darah dihukumkan sebagai darah fasad dan istihadah. Jika wanita tersebut melihat keluarnya darah tersebut melebihi sebanyak-banyak tempoh haid, yakni 15 hari dan 15 malam, maka dihukumkan wanita tersebut dengan istihadah yang bercampur tempoh suci dan haidnya. Keadaan sebegini akan dinilai berdasarkan salah satu daripada 7 permasalahan perempuan istihadah yang nanti akan diterangkan secara terperinci pada pengajian yang ke-7 kelak. Nanti akan diterang. Bab istihadah ni, perempuan ni kalau keluar sehari semalam tak cukup 24 jam istihadah. Kalau keluar 15 hari lebih pula, 20 hari keluar. Dan 20 hari tadi macam mana kita nak kira? Kerana dia dah bercampur tempoh haid dengan tempoh suci. Maka yang ni dia dah masuk dalam istihadah. Baik nak tentu yang macam mana? Jadi tak boleh senang-senang jawab. Ada ustazah jawab. Orang tanya macam mana ni? Kalau keluar 20 hari haid, darah keluar 20 hari. Nak kira macam mana ustazah? 15 hari pertama tu dikira haid, 5 hari kemudian lepas tu tidak dikira haid. Senang macam tu. Senang. Tak payah buat kitab macam tu. Tak payah buat kitab apa. Ulama tak payah bahas apa. Senang je. Kira 15 hari pertama kira haid semua.
Lepas tu 15 hari yang baki tu tak dikira haid. Sebab dikira hak 15 hari tu je dikira haid, dia kata. Kalau selang-selang tak je lah. Kira hak 15 hari tu saja. Macam tu. Lepas tu dia bercampur pula dengan qaul laq, qaul as-sah. Lagi jam. Lepas tu kena tengok pada masalah istihadah, yang nanti ada 7 masalah istihadah. Yang tu kita akan tengok balik dan dinilai satu persatu. Perempuan ni di bahagian yang mana? Daripada salah satu daripada 7 tersebut. Sebab tu yang itu masalah yang agak sedikit merumitkan kepada penuntut ilmu dalam masalah tadi. Tapi kalau dah mengaji selalu, duk baca selalu, insya-Allah dia akan jelas dengan baik masalah tersebut. Masalah ni, kitab yang macam ni, haid dan seumpamanya ni diperlu kepada murajaah yang berterusan. Jadi kita baca selalu, tambahkan lagi bacaan kita dengan kitab-kitab yang lain, maka kita akan tambah lagi masail. Cuma yang paling utama adalah meletakkan qawaid yang paling utama dulu sebelum tu. Kitab yang mana dulu kita kena jadikan sebagai pegangan untuk dijadikan sebagai panduan bagi kita dalam mengingati masalah tersebut. Jadi kitab yang macam ni sangat-sangatlah dicadangkan. Seperti kitab Al-Amdadul Amdad ni kalau kitab terjemahan saya lah. Kalau kata kitab bahasa Arab ni Al-Ibanah wal Ifadah, ni antara kitab yang terbaik dalam masalah tersebut. Keempat, sifat darah haid. Darah haid itu datang dengan pelbagai jenis sifat dan keadaannya. Keadaan antaranya, tengok turun di bawah tu, no? Yang pertama, warna kehitaman. Yang kedua, warna kemerahan. Yang ketiga, syukrah, yakni warna perang. Yang keempat, warna kekuningan. Dan yang kelima, warna kudrah, iaitu warna kekeruhan. Terkadang darah haid itu pekat dan terkadang baunya busuk dan hamis. Jadi kadang dia pekat dan kadang baunya busuk dan hamis. Jika kamu telah mengetahui apa yang disebutkan sebelum ini, maka ketahuilah bahawa pandangan yang asah pada perkataan para ulama Syafi'iyah adalah, asah ni makna dia apa dia? Perbezaan di antara dua pandangan yang asah tadi ini kuat kedua-duanya. Dan yang paling kuat di antara yang kuat itu dipanggil asah. Manakala yang kuat juga satu lagi tapi tidak sekuat yang pertama dipanggil muqabil asah. Faham? Itu. Jadi kalau nak bagi faham ni ada dah, saya tahu hak majlis ni angguk saja tapi dia tak faham pun tampak tak asah tu. Ni saya tunjuk contoh dengan bentuk lukisan. Macam mana? Ni ada dua pandangan. Satu pandangan yang kedua. Pandangan yang ni kuat. Ni pandangan yang kuat, yang ni pun kuat juga. Ni quwwah. Tamam? Ni kuat, yang kedua pun kuat juga. Baik, pandangan yang lebih kuat daripada yang kedua ni. Dia panggil aqwa, dia panggil. Yang aqwa. Yang lebih kuat daripada pandangan yang ni kuat, ni pun kuat. Tamam? Yang lebih kuat ini dipanggil asah. Yang ni dipanggil apa? Yang lawan dia ni kuat juga, tapi tak sekuat yang ni pandangan dia dari segi dalil. Jadi dipanggil muqabil al-asah. Jangan kata sahih. Betul? Bukan sahih, muqabil asah. Dia ada pandangan sebut juga as-sahih. Ini pandangan yang sahih. Tak boleh terjemah tu. Dia tak boleh kata ini pandangan yang sahih. Maksudnya pandangan yang tepat. Maksudnya yang kedua tak tepat. Tak boleh. Itu istilah. Itu istilah. Maka kalau sebut sahih, dia pula maksud sahih. Kalau dalam kitab mazhab, kalau kita jumpa perkataan sahih ni, maknanya ada dua pandangan contohnya lah. Satu pandangan, dua pandangan. Pandangan pertama ni kuat. Pandangan kedua ni lemah, dipanggil dhaif. Yang kuat ni lah dipanggil sahih. Yang lemah ni dipanggil apa? Dipanggil dhaif ataupun dipanggil muqabil as-sahih. Bertentangan dengan as-sahih tadi. Ni istilah lah, istilah dalam mazhab. Jadi kena mengaji bab tu. Tak boleh ikut suka kita. Tak boleh. Dia macam hadis sahih, hadis dhaif lah. Mai puak ni dia terjemah jadi hadis lemah.
Dia sebut hadis lemah, jadi jam terus. Kita pun jadi lemah. Lemah. Duk ambil apa yang lemah? Ambil yang kuat. Tiba. Jadi sebab dia terjemah. Bila terjemah tu jadi huduh. Ada benda tak boleh terjemah. Sahih, dhaif. Dalam istilah tak boleh terjemah. Tak boleh terjemah. Kena kekal dengan istilah tadi. Kalau tidak kita akan merosakkan istilah. Di kulli fannin mustalahatuh. Setiap fan, setiap bidang ilmu tu dia ada mustalah dia. Jadi kena raikan. Pandangan yang asah pada perkataan para ulama Syafi'i, para ulama Syafi'iyah adalah warna kudrah dan kekuningan juga dikira haid. Ini pandangan yang asah. Maknanya apa dia? Yang kuat, yang bertentangan dengan pandangan yang kuat juga, tapi dia lebih kuat. Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahawa sesungguhnya para wanita telah menghantar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha cebisan kain yang terdapat padanya kapas yang mempunyai darah yang berwarna kekuningan. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha lalu berkata, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Di sini Aisyah kata, janganlah kalian terburu-buru, yakni terburu-buru melakukan ibadah ataupun membenarkan untuk disetubuhi, sehinggalah kalian melihat kapas ini berwarna putih, berwarna putih. Tu. Kelima tu turun ke bawah. Kelima tu turun ke bawah. Putih tu sepatutnya duduk di atas sikit. Tapi sambung pula lah. Baik. Lepas tu kalau tengok, manakala pandangan muqabil asah di bawah, cuba tengok nombor 15 nota kaki. Darah yang berwarna kudrah dan kekuningan tidak dikira haid, kerana warna-warna tersebut tidaklah dikira warna bagi darah. Ini berdasarkan pandangan Sayyidatuna Ummu Atiyah yang mengatakan, kunna la na'uddul sufrata wal kudrata syai'a. Kami tidak mengira warna kekuningan dan kudrah itu sebagai haid. Jadi para ulama memberikan jawapan balas terhadap pandangan ini dengan mengatakan bahawa pandangan Sayyidatuna Aisyah itu lebih kuat kerana beliau lebih banyak bermulazamah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa lagi kaedah boleh guna dalam masalah ni? Al-musbitu muqaddam 'ala an-nafi. Tamam? Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Iaitu Sayyidatuna Aisyah mensabitkan darah itu sebagai haid, manakala Sayyidatina Ummu Atiyah menafikan darah itu haid. Maka kaedah ulama sebut al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang mensabitkan itu lebih kuat daripada, lebih didahulukan daripada yang menafikan. Tamam? Baik. Jika seorang wanita yang hamil, ini darah kelima, darah yang keluar daripada perempuan hamil. Jika seorang wanita yang hamil melihat darah keluar selama sehari semalam atau tempohnya 24 jam, menurut pandangan Al-Azhar, ini Azhar dari istilah dia pula. Al-Azhar lawannya muqabil Al-Azhar daripada pandangan Imam Syafi'i. Maksudnya apa dia ni? Ni maksudnya kita faham terus. Al-Azhar adalah perbezaan pandangan pada Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri ada dua pandangan, dan yang kuat pada pandangan tersebut dipanggil azhar. Kalau asah, ini pandangan dalam ashab, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri. Kalau Imam Syafi'i sendiri pandangan dia dipanggil azhar, lawannya muqabil azhar. Tamam? Kenapa tak sebut asah pada Imam Syafi'i? Ta'adduban ma'al imam, kerana beradab dengan imam. Takut nanti kalau sebut ni sahih, yakni dhaif. Kalau Imam Syafi'i dhaif, tak. Para ulama tidak guna dhaif pada kalam Imam Syafi'i. Disebut dengan bahasa yang sangat lunak dan halus ketika mana berbicara dengan pandangan dan juga pendapat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak? Mai orang kita lah panggil Syafi'i saja. Tapi kalau mereka kena panggil doktor kat mereka kat depan. Tak panggil doktor kat depan, marah. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, debuh nama Syafi'i saja. Ini bukan kalam Syafi'i punya. Tiba Syafi'i saja, jangan pak dia pula. Pak dia pun dia panggil bapak aku. Pak dia pun dipanggil ayah. Imam Syafi'i ni bapa kita dalam agama, maksudnya dalam petunjuk kepada agama. Tuan-tuan cuba tengok ni macam mana ulama dulu bicara tentang mazhab. Tengok sebut apa ni? Qauluhum fulan asy-Syafi'i. Tengok.
Apa makna fulan Asy-Syafi'i? Imam Bajuri sebut ni. Imam Bajuri sebut dalam Tuhfatul Khairiyah. Kalau orang ni disebut fulan Asy-Syafi'i, maksudnya apa dia? Ay al-muta'abbidu ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Iaitu yang beribadah di atas mazhab Imam Syafi'i. Tengok, muta'abbid ala mazhabil Imam Syafi'i. Kalau orang disebut di belakang nama dia, nama fulan Muhammad Nazrul Abdul Nasir, dia sebut tu Asy-Syafi'i. Saya sebut belakang nama saya tu Asy-Syafi'i. Kenapa? Maksud apa Asy-Syafi'i tadi? Maksud saya ni ulama mazhab Syafi'i? La. Al-muta'abbid ala mazhab Syafi'i. Yakni yang beribadah kepada Allah dengan mazhab Syafi'i maksudnya. Cuba tengok ni. Ini kata sahabat saya ni. Dia kata apa? Syekh Yusuf ni dia kata ta'ammal ta'abbud kata dia. Tengok, cuba ta'ammul balik dengan kalam dia sebut. Kalau Imam Bajuri kata apa? Ta'abbud. Digunakan istilah mazhab tu dengan makna ta'abbud. Walaysa mujarrad dirasah. Bukan hanya mengaji saja. Bukan makna mengaji, tapi makna dia beribadah dengan mazhab Syafi'i. Kama yaz'umu man yahsabuna anfusahum a'lamu min fuqaha'il ummah. Tengok. Kita ni mazhab Syafi'i ni kita mengaji saja, tak mesti kita mesti beramal dengan mazhab tu. Tak, mazhab kita kalau kita maksudkan dengan diletakkan di belakang dengan mazhab tadi bermakna apa? Dia mengiktiraf untuk dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan pandangan yang disebutkan oleh para ashab Syafi'iyah dan khususnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bukan senang, bukan kecil anak perkataan tu. Maksudnya muta'abbid, orang yang beribadah dengan mazhab tersebut. Bukan hanya nisbah disebabkan kerana saya belajar dalam mazhab Syafi'i, jadi saya letak di belakang saya dengan nama Asy-Syafi'i di belakang. Tak. Lebih pada tu lagi. Tengok macam mana ulama kita bahaskan masalah tersebut. Jadi pandangan yang Al-Azhar daripada pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ianya dikira sebagai haid. Cuba tengok di bawah, pandangan muqabil Azhar ianya bukan merupakan darah haid. Yang ini kepada siapa? Kepada wanita yang hamil kalau kata keluar darahnya sehari semalam waktu ketika hamil. Kalau pandangan muqabil Azhar, yakni pandangan yang satu lagi daripada pandangan Imam Syafi'i, bahkan ianya dianggap sebagai hadas yang berterusan seperti kencing tidak lawas. Ini kerana wanita hamil biasanya saluran haidnya tersumbat dan dijadikan haid itu sebagai dalil kepada sucinya rahim, maka ini menunjukkan bahawa wanita hamil itu tidak didatangi haid. Para ulama telah menjawab bagi penghujahan yang mengatakan bahawa keluarnya haid menjadi dalil sucinya rahim. Perempuan hamil daripada kehamilan adalah berdasarkan kebiasaannya sahaja. Jadi kalau kata perempuan hamil keluar darah haid, keluar darah ketika hamil, maka pandangan yang kuat adalah ianya haid. Bukan darah biasa. Maksudnya dia bukan istihadah, dia darah haid pada waktu itu. Cuma biasanya perempuan tak keluar haid ketika mana mengandung. Kalau dia mengandung, dia tak keluar haid kerana saluran haidnya akan tersumbat waktu itu. Dan dalam satu lagi pandangan kata darah haidnya juga akan jadi makanan kepada anak tersebut. Akan disalurkan kepada anak dia sekali. Baik. Dan biasanya kalau orang perempuan kalau dia haid ni, maksudnya kandungan dia lemah. Maksudnya kandungan dia lemah. Tapi orang tua-tua kita tafaul hasan, mereka panggil bunting harimau biasanya. Tak silap saya lah, dia panggil bunting harimau. Maknanya ni nak abang kita kuat insya-Allah, padahal tak sihat tu. Dia tak sebutlah bunting hak bagi tak, bunting arnab dia tak sebut itu. Dia sebut bunting harimau. Ni orang tua-tua kita bagus, baik dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Nabi suka dengan tafaul hasan, Nabi suka dengan optimis, benda yang baik-baik. Jadi sebut benda yang baik-baik, jangan sebut yang tak elok. Tengok apa ni, perempuan mengandung keluar darah haid, terus dia kata ni bunting harimau ni, maksudnya anak ni kuat insya-Allah. Walaupun pada zahirnya kita faham dah ni budak ni tak sihat ni dalam ni, itu maksudnya. Tapi didoakan dengan yang baik-baik insya-Allah, maka budak tu akan jadi sihat nanti insya-Allah. Tu. Ini berdasarkan dalil umum yang menunjukkan bahawa darah itu adalah haid, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, qul huwa adzan, yakni qul huwa adza, maksudnya katakanlah haid itu adalah kotoran. Serta hadis baginda Nabi SAW, inna damal haidi aswadu yu'raf, darah haid itu adalah darah yang berwarna merah yang
ma'ruf, itu yang dikenali. Baik. Seterusnya keenam, selang masa tidak keluar darah, yakni an-naqa, di antara tempoh haid keluar. Ini yang kita sebut tadi. Ini selang masa tu macam ni. Nak kira macam mana ni selang masa ni? Jika seorang perempuan yang haid melihat sehari terbit darah haid dan sehari tidak keluar darah tersebut, atau dalam satu tempoh, tengok di bawah, pengarang menggunakan perkataan sa'ah, saya sebut di situ, yang bermaksud tempoh masa secara mutlak, bukanlah dimaksudkan dengan sa'ah tersebut 1 jam seperti yang difahami oleh sebahagian orang. Sebab kalau kita buka dalam kitab Arab, dia akan sebut keluar dalam masa sa'atan. Sa'ah tu jangan terjemah dengan 1 jam. Sa'ah tadi dengan makna sa'ah mutlaqah dipanggil. Sa'ah mutlaqah dengan makna waktu yang mutlak. Jadi dengan 1 tempoh maksudnya. Jadi saya terjemah dengan 1 tempoh. Jadi dalam 1 tempoh keluar darah haid, kemudian dalam tempoh yang lain tidak pula keluar darah tersebut, dan begitulah seterusnya. Macam ni contoh dia ni. Contoh dia macam inilah lebih kurangnya. Tidak berlaku khilaf dalam mazhab bahawa hari keluar darah dikira sebagai haid. Tak ada khilaf. Dan tiada khilaf juga dalam kalangan para ulama bahawa jika wanita tersebut melihat darah tidak lagi keluar, yakni an-naqa, maka wajib baginya mandi. Tu. Tak ada khilaf juga yang tu. Maksudnya bila dah naqa, wajib mandi. Menunaikan salat dan berpuasa, serta harus bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Boleh. Kalau naqa, maksudnya tak ada khilaf. Kata waktu ketika naqa, iaitu suci daripada haid. Maknanya kalau dimasukkan kapah ke dalam kawasan kemaluannya, tidak ada lagi tanda apa-apa, tak ada kesan. Faham? Maka tidak khilaf lagi bahawa itu adalah dikira suci dah pada ketika tersebut, dan bagi ketika tersebut wajib bagi dia mandi, tunaikan solat, berpuasa, boleh disetubuhi. Ini kerana zahirnya ia kekal suci dan tidak kembali keluar darah. Faham? Berlaku khilaf dalam kalangan para ulama berkenaan selang masa tidak keluar darah, yakni an-naqa, yang berlaku dalam tempoh haid. Jadi yang berlaku khilaf di mana? Di naqa tu yang berlaku di antara tempoh haid. Di antara haid dengan haid berlaku naqa. Berlaku naqa, iaitu tidak keluar darah. Faham tak tidak keluar darah ni? Faham? Tidak keluar darah bukan makna dalam tu ada kesan lagi, tapi darah tak keluar banyak. Keluar ada kesan lagi, darah tak keluar banyak, masih haid lagi. Ni saya katakan kosong terus. Masuk kapah, suci kapah tu. Tak ada apa. Tamam? Itu maksudnya. Jadi kalau kata kosong pada waktu tu, itu berlaku khilaf di kalangan ulama ni. Tengah-tengah ni nak kira macam mana? Ya, dia wajib mandi, wajib solat, wajib puasa kalau dia naqa, dan harus disetubuhi pada waktu tersebut oleh suami lah, bukan harus disetubuhi oleh siapa-siapa pun. Tiba ya dia habis-habis dia kata naqa ni dalam kitab kata boleh dah disetubuhi ni, tak nikah lagi, setubuh je mana? Setubuh tu bini dia lah. Dan kemudian menurut pandangan yang azhar, ianya dikira sebagai haid dengan syarat-syarat berikut. Bila dikira haid, yang pertama, gabungan tempoh keluar darah dan tempoh selang, yakni tidak keluar darah tersebut tidak melebihi 15 hari. Ni macam contoh ni kita bagi selang masa dengan tempoh keluar haid tadi dalam tempoh 15 hari. Itu syaratnya. Dan masih dalam tempoh lagi. Okey. Jika ianya melebihi 15 hari dan darah seterusnya bersambung dengan darah yang sebelumnya, maka wanita ini dihukum sebagai seorang yang terkena istihadah. Contohnya, sehari keluar darah, kedua, ketiga, keempat, kelima tidak keluar darah, kemudian bersambung darah daripada hari yang ke-6 sampai hari yang ke-17. Yang ni dikira istihadah pada waktu itu. Sebab dia sambung lebih daripada 15 hari. Maksud tu dia dikira istihadah. Maka dia akan dirujuk kepada salah satu gambaran masalah istihadah yang nanti akan dibincangkan secara terperinci. Bila masalah itu dibincang? Bab ke-7. Pengajian ke-7 nanti insya-Allah. Kalau dan hari ini dan lah. Rasa nampak macam kalau dan tu kira hebat lah tu. Tapi kalau tak dan juga hari ini kita selesai, insya-Allah saya akan buat live nanti pengajian di pondok di Zawiyah. Saya akan buat pengajian ni. Nanti buaya boleh tengok balik dalam pengajian tersebut. Jadi kita akan mengaji juga kitab ni sampai habis. Dan kalau kata
pihak masjid suruh sambung lagi daurah nanti, insya-Allah kita baca pula lagi, sambung lagi kalau dia tak sempat ikutlah. Kan semua orang ikutlah. Ada orang tak, dia kata lah tak apa nak best sebab tak duduk depan. Tak apa, main mengaji pula nanti insya-Allah kalau disambung balik kita ni, kalau tak habis lah. Kalau tak habis juga kita akan sambung nanti di Zawiyah. Akan baca di pondok saya. Akan baca sampai selesai juga. Pergi saya akan buat live, jadi boleh tengok dalam live. Kalau tak mau tengok di situ, nanti insya-Allah kita sambung lagi di tempat lain, insya-Allah, ataupun di sini. Kita sambung lagi. Baik. Maka dia akan dirujuk kepada salah satu gambaran masalah istihadah yang nanti akan dibincangkan secara terperinci. Namun jika darah tersebut tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka wanita tersebut masih punya baki waktu sucinya, dan hendaklah dia menyempurnakan baki waktu suci tersebut. Tempoh masa yang melebihi daripada baki waktu suci tersebut ialah dikira sebagai haid yang baru bagi wanita tersebut. Tengok. Jadi ini kalau kata darah tersebut tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka wanita tersebut masih punya baki waktu sucinya. Dan hendaklah dia menyempurnakan baki waktu sucinya tersebut. Tempoh masa yang melebihi daripada baki waktu suci tersebut ialah dikira sebagai haid yang baru bagi wanita tersebut. Ini contohnya macam ni lah. Tadi dia bagi contoh lagi, no? Tadi dia bagi contoh tadi. Kita baca lagi, dia bagi contoh. Senang. Ini laju awal sangat pula dah. Dia bagi contoh. Dia bagi contoh, kita baru sebut balik. Yang kedua, syarat dia apa dia? Tempoh masa keluar haid tersebut mestilah tidak kurang daripada sehari semalam, iaitu 24 jam. Jika gabungan tempoh keluar darah tersebut kurang daripada 24 jam, maka darah tersebut dikira sebagai darah fasad atau istihadah. Tengok pandangan ni. Pandangan kedua mengatakan bahawa tempoh an-naqa' itu dikira sebagai suci. Ini kerana jika keluar darah menunjukkan kepada haid, maka wajiblah naqa' dikira sebagai suci. Dinamakan pandangan ini sebagai qaulul laqti. Dia panggil qaulul laqti. Laqt maksudnya digugurkan tempoh yang naqa' tadi daripada tempoh haid maksudnya. Kerana laqt maksudnya gugur. Pandangan pertama disebut sebagai qaulu at-tanfiq ataupun qaulus sahb. As-sahb. Yang ini digabungkan sekali. Tempat perbezaan bagi kedua-dua pandangan ini adalah pada masalah solat. Jadi kalau beza ni pada masalah apa? Masalah solat, puasa dan ibadah yang lain. Jadi kalau kata pandangan yang laqt, maka pandangan yang tanfiq maknanya kalau ketika tu dia solatnya tidak sah, tapi tidak berdosa lah sebab dia dah tunaikan dengan istihad dia pada waktu tersebut. Kalau dia puasa, ya wajib qada pada waktu itu. Wajib qada. Kalau dia subuh dah dengan suami dia pada waktu tersebut, ya tidak dikira berdosa. Kenapa? Karena dia telah istihad, kata dia telah suci pada waktu tersebut. Tamam? Manakala dalam permasalahan iddah telah ijma' para ulama bahawa tempoh naqa' tersebut tidak dikira sebagai suci. Tengok. Ini dalam masalah tu saja, bukan masalah iddah. Kalau dalam masalah iddah, sonok lah. Masalah iddah ni dia dah haid, lepas tu mai dah iddah dia dikira suci, masuk iddah kedua lah. Dia jadi laju terlajak pula. Tak, iddah tak dikira macam tu. Ini dikira macam dalam masalah ibadah sahaja, bukan dalam masalah iddah. Masalah iddah tidak dikira macam tu. Masalah iddah dia kena haid, kemudian suci, kemudian masuk haid kedua pula, baru dikira. Kemudian suci, kemudian baru haid ketiga pula, baru dikira macam tu. Dia tak boleh suci tengah-tengah tu. Dikira dah masuk haid yang kedua ni, dikira masuk pada tempoh yang kedua bagi iddah. Tak kira macam tu. Boleh faham tak? Baik. Di sini kita terangkan perkara yang telah disebutkan dengan mendatangkan contoh praktikal agar mudah difahami. Ni baru dibagi contoh syarat-syarat yang disebut tadi ni. Contoh pertama, ni bagusnya sebab Syekh selepas dia terang, dia tak tinggal saja, dia bagi contoh sekali. Sebab ada kitab-kitab, kalau kitab-kitab turas kadang dia terang saja ya, contoh tak bagi. Kenapa? Karena praktikal tu di dalam pengajian, ataupun murid tadi mesti kena praktikal sendirilah, fahamlah. Macam tu. Sebab tu ada kitab sebahagian yang menerangkan secara terperinci, dan ada sebahagian kitab yang menyerahkan kepada murid untuk dipahami dengan sendiri. Tapi tak faham sendirilah, maksud dia kena mengajilah tu. Contoh pertama, jika seorang wanita melihat darah keluar selama 3 hari, kemudian ianya berhenti. Setelah masuk hari ke-10, darah kembali keluar dan kemudian berhenti. Itu dia.
Boleh? 3 hari pertama dan hari yang ke-10 tersebut dikira sebagai haid tanpa berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Nah ni. Jadilah. Ni. Bagi contoh macam ni ya, senang. Nah. Keluar darah, kemudian berhenti. Keluar pula hari ke-10. Nah, kemudian berhenti. Maka tak ada khilaf ulama. Hari yang pertama 3 hari itu dan juga hari ke-10 adalah haid. Karena masih dalam tempoh 15 hari. Itu tak ada khilaf. Kata itu adalah haid. Manakala tempoh selang masa suci tidak keluar haid. Itu yang tengah-tengah tu. Tak keluar tu. Daripada hari ke-4 sampai hari yang ke-9. Macam mana kiraan dia? Tidak keluar haid tadi di antara 2 masa tersebut juga dikira sebagai haid mengikuti kedua-dua hari tersebut mengikut pandangan yang al-azhar. Jadi dikira haid waktu haid dikira. Ini kerana gabungan tempoh masa 3 hari pertama dan hari yang ke-10 tersebut melebihi 24 jam sehari semalam, maka syaratnya telah dipenuhi. 3 hari pertama dan hari yang ke-10 tersebut juga masih berada dalam tempoh 15 hari. Ini macam ni contoh kita buat. Nak kena lukis kah? Siapa nak kena lukis angkat tangan? Bukan siapa nak lukis, itu dia yang kena lukis tak? Siapa yang nak saya lukis angkat tangan? Kalau siapa yang dah jelas? Jelas no? Jelas, alhamdulillah. Baik. Mengaji jangan malu. Jangan malu. Kita kata angkat tangan ni pakai aku bodoh pula. Tak ah. Tak ada. Ni ilmu tak ada macam tu. Kalau tak jelas bagi tahu. Kita akan terangkan bagi jelas insya-Allah. Contoh kedua. Jika seorang wanita melihat keluar darah pada satu hari selama 6 jam dan kemudian terhenti. Pada hari yang kelima wanita tersebut kembali melihat keluar darah 10 jam. Setelah itu darah kembali terhenti. Maka keseluruhan darah yang dilihat oleh wanita tersebut adalah dihukumkan sebagai darah istihadah. Ini kerana gabungan darah tersebut kurang daripada tempoh sehari semalam, yakni 24 jam. Boleh faham? Nampak tak? Keluar sehari 6 jam. Lepas tu tak ada apa. Keluar pula sehari lagi 10 jam. Lepas tu berhenti, tak keluar darah. Dikira apa darah dua-dua tadi? Dikira istihadah. Kenapa? Kerana tak cukup 24 jam. Boleh nampak? Contoh ketiga. Jika seorang wanita melihat darah keluar, sebab tu perempuan kena ambil berat-berat ni. Sebab apa? Kita bukan kira hari no. Semalam keluarlah. Hari ni pun keluar lagi 2 hari tu. Kira jam. Tengok jam balik. Yang kira hari tu. Saya keluar 3 hari Ustaz. Ahad, Isnin, Selasa. Tak apa. Jadi kita faham dah sebenarnya kalau perempuan tu sebut saya keluar darah 3 hari. Maknanya apa dia? Tu maksudnya dah keluar 24 jam. Kalau dia sebut macam tu. Tapi kalau dia nak tanya, dia akan kena tanya dengan jam. Saya keluar hari pertama 3 jam Ustaz. Hari kedua 10 jam. Hari keempat, hari ketiga tak keluar. Hari keempat keluar pula 5 jam. Gabung-gabung tak cukup 24 jam. Nak kira macam mana tu? Baru tanya macam tu. Tapi kalau disebut saya keluar hari Ahad, Isnin, Selasa. Faham dah 24 jam maksudnya. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Ataupun gabung 3-3 tu jadi 24 jam. Jadi sebab tu dia tanya macam tu. Faham? Biasanya macam tu lah. Tapi kalau dia tak tahu, tak mengaji pun, dia pergi abang hari tu ikut hari dia. Pada hari tu keluar sejam je. Tak boleh, tak edit macam tu. Lepas tu kena mengaji bab ni. Wajib orang perempuan wajib kena mengaji benda ni. Kalau tak tahu benda ni kena mengaji. Disuruh mengaji saja. Disuruh mengaji untuk kita ambil faham dan reti. Kalau tak faham lagi, main mengaji lagi macam tu. Main mengaji lagi, main mengaji lagi. Disuruh kita mengaji, wajib mengaji. Bukan wajib jadi alim, enggak, wajib mengaji. Bila tak faham lagi, main lagi mengaji. Lepas tu dia main lagi, tanya lagi tu. Bukan kitab ni dah khatam 3 kali ke? 3 kali pun lu tak ingat tu lah. Tanya balik masalah yang sama. Kita kata tu dalam kitab dah ada dah. Tak sama semua orang. Ada orang yang memang dia perlukan penerangan banyak kali juga. Walaupun dah mengaji kitab tu 3 kali khatam. 3 kali. Contoh ketiga. Jika seorang wanita melihat darah keluar selama 7 hari dan kemudian terhenti, kemudian darah kembali keluar pada hari ke-16 dan ke-17, kemudian kembali terhenti. Darah yang pertama, yakni yang keluar dalam tempoh 7 hari, dikira sebagai darah haid.
selang masa suci an-naqa' tidak keluar darah sehingga hari yang ke-16 tersebut tidak dikira sebagai haid. Hari ke-16 dan ke-17 tersebut dikira suci secara pasti kerana tempoh selang masa tidak keluar haid tersebut berlaku bukan di antara dua darah haid. Nah, itu. Tamam? Dan sesungguhnya an-naqa' tersebut dikira haid jika berada dalam tempoh 15 hari di antara dua haid. Manakala naqa' dalam masalah ini tidak termasuk dalam tempoh 15 hari di antara dua haid. Duk sebut haid naqa', lupa dengan hari-hari sekali. Nah, jadi kita tulis, ini kita lukis sikit. Lukislah walaupun jelas dah pun sebenarnya. Seorang wanita katanya keluar darah selama 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tamam? Dia keluar selama 7 hari. Keluar. Ni 7 hari. Dan kemudian kembali keluar darah pada hari ke-16 dan 17. Keluar balik. Waktu ni. Tamam? Jadi waktu ni keluar, waktu ni tak keluar. Ni. Tak keluar. Jadi hari yang ke-16 dan 17. Ni, mana darah pertama. Yang ni yang keluar dalam tempoh 7 hari ni. Ni dikira apa? Dikira sebagai darah haid. Ini dikira haid. Nah, dan selang masa suci tadi tidak keluar darah, itu dikira sebagai apa? Tidak dikira haid. Ni bukan haid. Tamam. Dan kemudian hari ke-16 dan 17 tersebut dikira suci secara pasti. Ni tahur. Tu zuhur, tahur. Nah, suci secara pasti. Kenapa? Kerana tempoh selang masa tidak keluar haid tersebut berlaku bukan di antara dua darah haid. Kerana ni dah dalam 15 hari. Ni dah lebih dah daripada tempoh haid. Faham? Maka yang tu tidak dikira sebagai haid lagi. Tamam? Dan kemudian dan sesungguhnya an-naqa' tersebut dikira haid jika berada dalam tempoh 15 hari. Dia naqa' ni kalau kata tempoh selang masa tu, tempoh tu dikira haid juga kalau dalam tempoh haid maksudnya. Contohnya ni. Ni yang naqa', waktu ni keluar haid 2 darah. Ni baru dikira haid. Tapi kalau waktu ni tidak dikira haid. Begitu. Dikira istihadah. Tapi kalau bersambung macam ni, bersambung macam ni, ni masalah lain pula tu. Itu masalah lain nanti. Nampak? Boleh. Contoh keempat. Contoh keempat, jika seorang wanita melihat keluar darah selama 10 hari. Ni. Contoh yang keempat. Ni. Keluar 10 hari, kemudian darah berhenti setelah 8 hari. Darah kembali keluar dan berterusan selama 12 hari kemudian berhenti. Ni. Maka 10 hari tersebut dikira sebagai haid. Ni keluar darah 10 hari. Ni 10 hari ni keluar darah. Ni dam. Darah. Kemudian berhenti 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 hari. Ni berhenti, tak keluar darah. Tamam? Betul kan? Sudah berhenti, setelah 8 hari darah kembali keluar dan berterusan selama 12 hari. Lepas tu keluar pula lagi. Ni 12 hari. 12 yaum. Keluar pula darah pada waktu ni. Dam. Keluar lagi. Baik, macam mana nak kira dia?
10 hari yang pertama ni kira 30 hari ya, 30 hari semua. Jadi 10 hari yang pertama dikira sebagai haid. Ini haid. Manakala tempoh 12 hari darah keluar tersebut tidak mungkin dikira sebagai haid. Ini 12 hari ni tak mungkin haid. Kenapa? Kerana tempoh tengah-tengah ni tak cukup 15 hari. Sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci tidak berlaku pada waktu itu. Dia kata tidak mungkin dikira sebagai haid kerana wanita tersebut masih punya baginya baki tempoh suci. Dia baki tempoh suci lagi. Ni baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Maka hendaklah dia menyempurnakan baki tempoh suci tersebut. Tempoh yang bertambah daripada baki tempoh suci tersebut dikira sebagai haid yang baharu. Dalam permasalahan ini dikira 7 hari daripada darah yang keluar dalam masa 12 hari tersebut sebagai darah fasad. Hal keadaan ianya menyempurnakan tempoh sekurang-kurang suci di antara 2 haid, iaitu 15 hari setelah ditambah dengan 8 hari tidak keluar darah sebelumnya. Ini kerana sekurang-kurang waktu suci di antara 2 haid ialah 15 hari. 5 hari yang berbaki daripada 12 hari keluar darah tersebut dikira sebagai haid yang baru bagi wanita tersebut. Macam mana? Macam ni. Ni dikira 12 hari. Tamam? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30. Faham? Jadi ini 8 hari campur dengan 7 hari. Ni kan keluar darah ni. Nak menyempurnakan dia punya tempoh baki, tempoh suci dia. 8 hari campur dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini. Kesemua ni dikira sebagai suci. Darah yang keluar waktu ni dikira istihadah saja. Tidak dikira sebagai darah haid. Baki ni, yang ni baru haid, yang baru. Jadi salah kalau ada orang kata perempuan sebulan sekali saja haid. Tak boleh jadi. Boleh jadi juga sebulan 2 kali haid. Boleh jadi. Boleh faham? Kalau baki tempoh suci ni berlaku. Contoh, perempuan ni 30 hari 30 hari keluar darah haid selama 7 hari. Pada hari yang ke-22 keluar darah pula. Ni darah apa pada hari ke-22? Nak kena tengok pula. Macam mana? Kira balik. Tempoh baki suci dia tadi ni sudah cukup ataupun tidak? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni tak kira. Kenapa? Kerana ni bukan tempoh baki suci, masih lagi tak cukup lagi. Kalau masuk hari ni 23 keluar darah pada waktu tersebut, maka 23 tadi adalah hari haid dia yang baru. Maksudnya dalam sebulan boleh jadi dia 2 kali haid pada waktu tersebut. Boleh faham? Faham ni? Nampak tak? Itu masalah dipanggil menyelesaikan tempoh baki suci. Baik, kemudian yang seterusnya, pengajian yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Yang ni kita mengerti ya, Ustaz. Warna dia? Ya. Yang ni nanti kena tengok balik dalam masalah istihadah nanti. Dia akan tengok balik beza warna dia tu. Tapi kalau masalah ni secara umumnya, tadi ni masalah dalam masalah keempat tu diselesaikan terus tempoh bagi suci saja. Tempoh selesaikan macam tu, seolah macam warna dia sama seolah-olah. Jadi diselesaikan tempoh bagi suci, kemudian yang bakinya tadi adalah haid yang baru. Maksudnya. Faham? Baik, kita sambung kitab yang kedua. So, ada minum-minum kah? Ada minum? Mana AJK masjid ada? Ada minum kah?
Tak, jadi yang tetamu ni. Tamu ada tak? Baik, kita, ya, ada. Ha? Ada nasi? Oh, ada. Okey. Nasi ingat mineral. Okey, baik. Oh, ada Tok Imam. Lupa. Apa ni, kita masuk balik dalam lebih kurang 5, 10. Dan ni pukul 10.50, 52. Kita berehat sat dalam lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit dan kot, sumbatlah terus masuk nasi tu. Ya, dalam 10 minit. InsyaAllah dalam pukul 11, 5 minit atau 11, 10 minit kita akan masuk balik start kelas yang kedua insyaAllah. Kelas yang kedua sampai pukul 12. Sampai 12 kan? Sampai pukul 12 kan? Tak tahu. Sampai pukul berapa tak? Lebih kurang. Sampai pukul 1 tu. Kita pergi makan dulu insyaAllah. Pukul 11, 10 minit lagi kita akan masuk balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.